Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Masafina binti Muhammad Yusof dari SK Seberang Ramai Kuala Perlis. Saya adalah guru prasekolah kelas Al-Farabi di mana ianya merupakan sekolah kedua saya berkhidmat. Sebelum ni saya mengajar di SK Seleko, iaitu sekolah pertama saya di Perak. Dan sehingga hari ini usia perkhidmatan saya ialah 15 tahun. Saya merupakan moderator pada hari ini yang akan membawa perkongsian yang saya kira cukup menarik dan memberi banyak manfaat kepada guru-guru hebat di luar sana, khususnya guru prasekolah. Guru prasekolah merupakan guru pertama di sekolah yang seterusnya bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan asas kepada murid-murid. Perkongsian kali ini adalah tentang perkongsian pengalaman semasa sesi penilaian oleh jemaah nazir bagi guru-guru prasekolah yang ingin memohon laluan guru cemerlang. Perkongsian pada hari ini adalah inisiatif BPG dan KBM untuk terus menjayakan hasrat untuk melestarikan guru cemerlang, iaitu memastikan penambahan bilangan guru cemerlang baharu dan guru cemerlang sedia ada untuk terus kekal dalam laluan cemerlang sehingga ke akhir perkhidmatan. Seringkali kita mendengar tentang guru cemerlang, tetapi apakah sebenarnya guru cemerlang? Okey cikgu-cikgu, guru cemerlang merupakan peluang kenaikan pangkat bagi guru-guru yang menunjukkan kecemerlangan tanpa meninggalkan bidang pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kecemerlangan dari sudut mana cikgu-cikgu? Iaitu terdapat pelbagai kecemerlangan, terutamanya dari sudut sebagai guru pakar dalam bidang masing-masing. Seterusnya berupaya membantu kecemerlangan sekolah, rakan sebaya dan kemenjadian murid. Seterusnya, guru cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. Guru-guru yang luar biasa di luar sana, mengapa cikgu perlu memohon guru cemerlang? Cikgu-cikgu semua kita sebenarnya mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan guru cemerlang, tetapi mari kita sama-sama melihat ciri-ciri seseorang yang dikatakan guru cemerlang. Okey, yang pertama saya tekankan 6 asas guru cemerlang, iaitu kecemerlangan peribadi. Kedua, pengetahuan dan kemahiran. Ketiga, kecemerlangan hasil kerja. Yang keempat, kecemerlangan komunikasi. Yang kelima, kecemerlangan potensi, dan akhir sekali ialah sumbangan kepada kemajuan dalam pendidikan negara. Seterusnya cikgu, mengapa kita harus memohon menjadi guru cemerlang? Yang pertama, sudah pastilah kerana laluan pantas kenaikan pangkat yang berbeza dengan laluan PBBK, iaitu dalam tempoh berikut. Maksudnya, kita nak ke grade DG41 ke DG44 mengambil masa 5 tahun. Okay, seterusnya dari grade DG44 ke DG48 mengambil masa dalam 3 tahun sahaja. Dan seterusnya grade DG48 ke DG52 mengambil masa 2 tahun. Seterusnya grade DG52 ke DG54 1 tahun, dan akhir sekali DG54 ke grade ke HC iaitu hanya 1 tahun. Gelaran guru cemerlang ini merupakan satu kebanggaan kepada kita sebagai seorang guru. Ada sesetengah guru berpendapat bahawa guru cemerlang adalah merupakan satu status tinggi. Ia merupakan satu pengiktirafan di mana mampu menjadi satu motivasi kepada guru-guru yang berusaha dengan lebih gigih dan kuat. Cikgu-cikgu juga akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar bagi memenuhi tanggungjawab sebagai guru cemerlang. Secara tidak langsung, ini akan mendorong kita menghasilkan kaedah mengajar, teknik pengajaran dan berbagai inovasi yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay, seterusnya, guru cemerlang menjadi idola kepada rakan guru-guru yang lain. Sebagai guru cemerlang, kita menjadi suri teladan guru-guru yang mahu berjaya seperti kita. Kecemerlangan guru cemerlang di bilik darjah dan luar menjadi kegaguman rakan-rakan guru di luar sana. Cikgu-cikgu, sudah pasti terdapat perbezaan dalam kecemerlangan pembelajaran murid setelah guru dianugerahkan dengan gelaran guru cemerlang. Sudah tentu anak-anak didik kita akan menjadi lebih cemerlang dari pelbagai aspek seperti yang dinyatakan dalam 6
6 aspirasi murid dalam pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Okey, laluan kecemerlangan ini merupakan laluan yang lebih pantas jika guru-guru berhajat untuk memohon menjadi guru cemerlang berbanding laluan PBBK. Sebenarnya ialah laluan ni selalunya kita mesti memikirkan gaji. Gaji yang tinggi. Tapi untuk sesetengah guru sahaja yang ingin memohonlah, tapi dengan grade yang lebih tinggi sudah pastilah gaji akan lebih besar. Seterusnya, perkongsian pengetahuan dan kemahiran juga adalah suatu kelebihan kerana kita boleh berkongsi kaedah pengajaran dan rakan-rakan guru yang lain seterusnya menjadi pakar rujuk, mentor dan teladan kepada keluarga pendidikan. Sukacita saya memperkenalkan panel kita pada hari ini ialah panel guru cemerlang prasekolah iaitu Cikgu Azlinda binti Muhammad Nuruddin. Beliau berkhidmat sebagai guru prasekolah dari tahun 2012 sehingga kini. Merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Pembangunan Manusia Universiti Putra Malaysia, Diploma Pengajian Prasekolah IPG Perempuan Melayu Melaka. Kepakaran beliau ialah Ketua Jurulatih Utama Prasekolah Daerah Kota Tinggi, Jurulatih Utama Kebangsaan 3R, Jurulatih Utama Pendidikan Sivik Negeri, Jurulatih Utama Pentaksiran Prasekolah Peringkat Negeri, Jurulatih Utama IPBK Peringkat Negeri dan pakar rujuk kajian mahasiswa kedoktoran UKM dan UTM. Okey, panel guru cemerlang pada hari ini mempunyai banyak anugerah dan pencapaian dari tahun 2012 sehingga kini. Jadi, saya akan melihat kepada yang terkini dalam tahun 2022 iaitu Guru Penyampai Didik TV KPM, Influencer KPM, Tokoh Guru Harapan 2022, Akrab KPM 2022, Anugerah Khas Guru Inovasi Pendidikan 2022, Hakim Inovasi Peringkat Daerah 2022. Antara anugerah yang lain ialah anugerah dan pencapaian dalam pendidikan 2012 hingga 2018, sumbangan profesional dan kepakaran, sumbangan profesional dalam program kita semula. Baiklah, selamat datang kepada panel guru cemerlang prasekolah kita pada hari ini iaitu Cikgu Azlinda binti Nuruddin. Sila perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru-guru di hadapan saya. Saya Cikgu Azlinda binti Muhammad Nuruddin, merupakan guru cemerlang prasekolah daerah Kota Tinggi. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Tula, Kota Tinggi, Johor. Saya perkenalkan sedikitlah tentang diri saya. Saya di antara pencapaian saya adalah seperti yang telah dibentangkan oleh Puan Moderator. Saya merupakan influencer KPM 2022 dan saya juga merupakan guru penyampai didik TV KPM. Okey, baiklah Cikgu Linda. Bagaimana persediaan mental dan fizikal ataupun Cikgu Linda boleh memberi tips-tips dan panduan kepada guru-guru di luar sana setelah Cikgu membuat keputusan untuk memohon guru cemerlang? Terima kasih Puan Moderator. Sebelum tu, saya percaya bahawa ada dalam kalangan guru tidak jelas tentang jawatan guru cemerlang. Ada yang anggap jawatan guru cemerlang ini adalah guru yang sangat-sangat cemerlang. Sebenarnya, guru cemerlang adalah guru yang cemerlang dalam subjek kepakaran masing-masing. Seperti contoh, saya adalah guru cemerlang prasekolah. Jadi sebelum saya membuat keputusan untuk memohon guru cemerlang, guru ataupun saya ataupun guru di luar sana perlu memilih kepakaran subjek masing-masing. Ini penting kerana bukan sahaja bagi persediaan mental seorang guru, tetapi ia juga penting kerana guru yang ingin memohon guru cemerlang perlu mengisi contoh seperti jumlah waktu mengajar, berapa tahun guru tersebut
mengajar subjek tersebut. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, masa seseorang guru ingin mengisi permohonan guru cemerlang itu, ianya betul, perlu betul dan lengkap selengkap-lengkapnya. Seperti contoh, guru perlu mengemaskinikan aplikasi Hermes dan e-operasi. Pastikan semua rekod peribadi dikemaskini. Yang kedua, guru juga perlu mengemaskini aplikasi SPL GKPM. Di ruangan ini, print out ataupun kita tengok kita punya kursus-kursus yang kita telah ikuti cukup atau tidak. Seterusnya, kenyataan perkhidmatan. Ini cikgu-cikgu jangan bimbang kerana cikgu-cikgu atau guru-guru boleh merujuk kerana di luar sana di sekolah masing-masing untuk mendapatkan kenyataan perkhidmatan. Seterusnya cikgu-cikgu, LMPT. Itu pun penting cikgu, di mana cikgu perlu dapatkan, cikgu punya markah prestasi 3 tahun sebelum itu. Seterusnya, cikgu perlu bahagikan tugas mengikut bidang masing-masing. Contoh, bidang akademik, HEM dan kurikulum. Seterusnya, kalau cikgu di luar sana, pasti ada Facebook kan? Instagram, cikgu-cikgu perlu kemaskini. Pastikan cikgu-cikgu tidak terlibat dari sebarang komen ataupun isu viral yang menyentuh sensitiviti. Dan yang seterusnya, ketika cikgu nak mengisi borang permohonan itu, sebaik-baiknya cikgu mulakan dengan cikgu kumpul dulu bahan-bahan yang cikgu ada, kerana ianya mudah untuk menjadikan garis panduan cikgu ketika cikgu nak isi borang permohonan. Dan akhir sekali, guru-guru juga perlu memberi fokus kepada kajian tindakan dan inovasi, kerana dua faktor ini sebenarnya membantu cikgu ketika permarkahan penilaian oleh jemaah nasib nanti. Okey, terima kasih Cikgu Linda di atas perkongsian tips-tips dan panduan untuk dinilai. Okey, seterusnya Cikgu Linda, apabila kita dimaklumkan terpilih untuk dinilai oleh pihak jemaah nazim, apakah persediaan cikgu yang cikgu lakukan supaya berjaya untuk dinilai? Baiklah, apabila kita dimaklumkan terpilih, ada 6 perkara yang saya boleh kongsikan kepada guru-guru yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah, yang pertama, cikgu-cikgu perlu mengumpul dan susun semua surat dan kertas lantikan yang berkaitan bagi memudahkan urusan kita. Susun dan dokumentasikannya mengikut 3 tahun terkini. Yang kedua, bahan-bahan tersebut boleh menggunakan sistem file atau cikgu-cikgu juga boleh jilidkan terus semua dokumen tersebut berdasarkan tahun. Dan yang ketiga, bagi guru prasekolah, kita perlu ada file meja. Ini kerana file meja juga merupakan perkara yang penting yang perlu ada bagi setiap guru. Yang keempat cikgu, RPH. Pastikan RPH untuk 3 tahun kebelakangan dikemaskini dan disemak semula. Adakah benar-benar lengkap? Cikgu, jika cikgu tengok, cikgu semak, ada yang tidak lengkap, segera berjumpa dengan pentadbir, dapatkan ulasan ataupun semakan. Yang kelima, format rancangan mengajar lengkap seperti contoh, selengkap-lengkap dan sehebat-hebat waktu zaman kita, praktikal. RPH tersebut perlu disediakan lebih dari 1. Ini kerana kebiasaannya apabila kita mendapat panggilan daripada Nazir biasanya akan minta jadual keberadaan kita di sekolah. Jadi, apabila kita tahu seminggu tersebut kita perlu bersedia dari segi apa saja, terutama RPH itu sendiri.
Kemudian ketika cikgu rancang penggunaan RPG itu, pastikan kita melibatkan aktiviti-aktiviti yang menarik, penggunaan ICT, bahan-bahan inovasi kita, aktiviti, lembaran dan pelibatan aktif murid yang berpusatkan pengajaran kita ini kepada murid. Dan akhir sekali cikgu bagi tahu kepada warga sekolah, kerana kebiasaannya Nazir juga akan bertanya kepada warga sekolah siapa diri kita. Pastikan hubungan baik dijaga dengan pihak semua sekali. Okey, saya ada serangkap pantun untuk hari ini. Okey, dengar. Sungguh indah kulit rusa, lebih indah dari kancil. Jangan pernah berputus asa jika ingin hidupnya berhasil. Maknanya kita nak memohon guru cemerlang, kita kena berusaha. Pasti ada kejayaan. Okey, seterusnya cikgu-cikgu. Tadi cikgu ada berkongsi beberapa tips berkaitan persediaan sebelum dinilai secara ringkas. Boleh cikgu jelaskan dengan memberi sedikit panduan semasa PDPC cikgu dinilai? Wah cikgu, sudah pasti apabila kita mendapat panggilan daripada Nazir, itulah hari yang kita rasa yang ditunggu-tunggu kepada guru-guru yang di luar sana yang memohon guru cemerlang. Kerana apabila kebiasaannya apabila Nazir telah menghubungi kita, sebenarnya beliau dah tertarik kepada perkara-perkara yang kita isikan di dalam borang permohonan tersebut. Pendek kata, sebelah kaki kita sebenarnya kita dah meraih dah gelaran guru cemerlang. Tinggal separuh lagi untuk kita buktikan apa yang kita isi itu benar-benar ada pada kita, iaitu eviden-eviden yang membantu separuh lagi permohonan guru cemerlang kita berjaya. Jadi, ada 7 perkara yang saya nak kongsi. Yang pertama ialah kita sebagai pemohon atau bakal guru cemerlang perlu sentiasa caknah dengan tarikh pemantauan. Apabila dia call, kita akan bagi tarikh keberadaan. So, tarikh-tarikh tersebutlah perlu kita caknah supaya persediaan kita teratur. Yang kedua cikgu perlu kenali siapa Nazir kita. Seperti contoh, ada kalangan Nazir kita telah ada gelaran doktor yang berhormat. Cikgu kena caknah pada perkara-perkara tersebut. Dan yang ketiga, datang ke sekolah awal cikgu. Jangan biarkan Nazir tunggu kita. Kita berkorban sedikit cikgu untuk sesuatu yang lebih manis di hadapan. Cikgu perlu datang ke sekolah lebih awal. Kerana cikgu, Nazir biasanya 6.30 pagi dia dah tunggu kita di pondok pengawan. Seperti yang saya kongsi tadi, apabila kita berkongsi dengan guru-guru lain di dalam kelas kita, di dalam sekolah kita, iaitu kita beritahulah kepada WhatsApp sekolah, hari ini Nazir nak datang tengok kita. Bagi tahu mereka supaya kadang-kadang mereka semua guru-guru atau warga sekolah akan membantu kita dari segi kawalan murid-murid aliran perdana yang lain. Kalau kita ada hubungan baik dengan pengawal keselamatan, beritahu pengawal keselamatan akan kehadiran Nazir itu. Pengurusi kantin, pembersih sekolah, kerana kedatangan Nazir itu disambut baik oleh seluruh warga sekolah akan memberi gambaran pertama kepada Nazir itu sendiri. Cikgu, yang kelima, tata cara pakaian. Cikgu pakai pakaian yang betul-betul sebagai kita adalah seorang guru. Tanda nama, cikgu jangan lupa pakai. Yang keenam, kawalan kelas ketika PDPC itu. Dan yang terakhir, ingat cikgu, semua kita telah usaha, kita telah berusaha bersungguh-sungguh. Yang paling penting adalah doa dan tawakal. Okey, terima kasih Cikgu Linda di atas tips-tips dan panduan untuk guru-guru yang nak memohon laluan guru cemerlang. Okey, seterusnya dokumentasi. Okey, dokumentasi ni mesti kita akan ingat file. Okey, file. Okey, mesti kita akan kata banyak file. Tapi tak apa. Dokumentasi berkaitan semangat dan pelibatan kita dalam kecemerlangan organisasi dan peranan sebagai seorang guru turut diberikan penilaian oleh jemaah Nazir. Okey, sehubungan dengan itu, bagaimana Cikgu Linda menyediakan bahan-bahan dokumentasi? Baiklah Puan Moderator, sebut saja dokumentasi ia seperti seolah perkara yang amat sukar kita lakukan. Sebenarnya
Dokumentasi yang perlu dihantar adalah antaranya adalah yang mengandungi dokumen-dokumen penting seperti yang kita sendiri letakkan di dalam permohonan ketika kita mengisi guru cemerlang tu. Bermaksud apabila cikgu mengisi sesuatu perkara atau anugerah ataupun pencapaian, cikgu perlu sediakan evidennya. Okey. Antara dokumentasi yang perlu ada ialah seperti surat-surat lantikan, sijil-sijil. Pastikan eviden yang sama cikgu ya. Cikgu isi ini mesti ada evidennya yang cikgu sediakan sebagai satu eviden bukti kepada Nazir untuk melihat apa yang cikgu isi itu adalah betul. Okey, kedua, fail peribadi dan maklumat perkhidmatan. Yang ketiga, fail penghargaan iaitu sumbangan-sumbangan kita. Seterusnya, fail pencapaian iaitu kejayaan-kejayaan. Bukan saja kejayaan kita sebagai guru, tetapi kejayaan murid juga perlu ada. Seterusnya, fail inovasi, fail penerbitan atau penulisan dan fail aktiviti iaitu kemajadian murid difokuskan. Okey, baik. Satu perkara lagi yang akan diberikan penilaian adalah sewaktu membuat pembentangan dan ditemu juga. Cikgu juga ada bercakap tentang pembentangan 10 slide. Bolehkah cikgu berkongsi tentang panduan pembentangan tersebut? Baiklah cikgu, persediaan dan panduan pembentangan ataupun temuduga. Okey, rancang dan buat latihan untuk patuhi tata cara pembentangan. Dokumen yang kita dikompos tu perlu disusun dengan kemas dan teratur. Cakna juga dengan isu-isu pendidikan yang terkini. Cikgu boleh bacalah sedikit teori-teori pendidikan yang berkaitan dengan prasekolah dan pekeliling baru yang ada khususnya untuk prasekolah itu sendiri. Okay. Tentang 10 slide yang kita perlu bentangkan di hadapan panel penilaian kita itu Nazir, iaitu peranan calon dalam menjayakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Antaranya ialah peningkatan prestasi pelajar, usaha meningkatkan tahap profesionalisme bidang kepakaran dan harapan kita sendiri dan wawasan sebagai guru cemerlang. Okey cikgu, apa usaha kita untuk meningkatkan prestasi pelajar? Letak dekat slide itu. Yang pertama, bagaimana cara kita nak mencipta persekitaran pengajaran yang positif. Okay. Seterusnya, persekitaran pembelajaran fizikal di mana di dalam kelas prasekolah itu susun atur yang melibatkan pembelajaran perpustakaan murid, bahan pembelajaran dan hasil kerja murid dipamerkan. Seterusnya, cikgu juga perlu menunjukkan apa usaha cikgu untuk meningkatkan prestasi pelajar dari segi strategi pengajaran dan pembelajaran. Seperti contoh, pembelajaran perpustakaan murid, belajar melalui bermain, dan pembelajaran mastery. Seterusnya cikgu, sebagai seorang guru, guru kena sentiasa kreatif dan inovatif. Cikgu paparkan semua usaha-usaha cikgu untuk menunjukkan guru kita sebagai guru ni kita sentiasa kreatif dan inovatif. Di sini, cikgu boleh letakkan
gambar, dia gambar berbicara. Cikgu terangkan hasil-hasil yang cikgu buat ketika ini, dan cikgu juga dalam harapan dan wawasan sebagai guru cemerlang, cikgu perlu peka dan memahami setiap perubahan dasar, sentiasa berfikiran kreatif dan inovatif, guru sebagai role model, mempelbagaikan teknik dan kaedah semasa PDPC dan budaya persekitaran ilmu. Cikgu, slide itu hanya ada 10. Dalam slide itu, cikgu boleh letakkan contoh bahan inovasi dan kajian tindakan. Cikgu boleh bentangkan bahan-bahan inovasi dan kajian tindakan yang cikgu hasilkan berdasarkan gambar sahaja, cikgu, ya. Seterusnya, dalam harapan dan wawasan sebagai guru cemerlang, guru perlu melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi. Cikgu buktikan di sini apa yang cikgu telah lakukan sepanjang cikgu bergelar guru. Seperti contoh, sebagai saya bergelar guru prasekolah sejak tahun 2012. Pelibatan saya seperti guru didik TV KPM, influencer KPM, guru inovasi pendidikan dan lain-lain lagi. Di sini juga, sebagai harapan dan wawasan sebagai guru cemerlang, cikgu perlu mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam tugas. Cikgu perlu buktikan di sini, cikgu mengajar menggunakan pelbagai kaedah terkini, penghasilan modul, pelaksanaan pentadsiran. Biar cikgu letak saja gambar dan cikgu terangkan satu persatu di hadapan nazir nanti. Seterusnya, cikgu, harapan dan wawasan sebagai guru cemerlang, budaya kerja yang boleh diteladani oleh rakan sekerja. Dan cikgu sebagai guru cemerlang perlu sentiasa berkongsi idea dengan rakan sekerja dan rakan sekolah yang lain. Cikgu perlu ingat, kalau cikgu ketika itu cikgu ada sambung belajar, seperti ambil master, PhD ke, di sinilah cikgu boleh letakkan dan cikgu terangkan kepada nazir sebagai seorang guru. Harapan dan wawasan sebagai guru cemerlang, cikgu sentiasa mencari ilmu. Okey, kita sedia maklum, guru prasekolah merupakan guru di luar norma dan kelas prasekolah pula bukan berada di aliran perdana. Cikgu Linda, semasa penilaian guru cemerlang, adakah terdapat aspek atau elemen khusus berkaitan prasekolah yang boleh dijadikan panduan kepada guru-guru prasekolah di luar sana? Baiklah Puan Moderator dan guru-guru di luar sana. Pendidikan sebagai pintu peradaban dunia tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, iaitu guru. Orang hebat mampu melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang baik dapat melahirkan ribuan tokoh hebat. Pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak sebelum mereka melangkah ke alam pendidikan yang sebenar. Cikgu-cikgu di luar sana, penilaian guru cemerlang juga berbeza mengikut bidang kepakaran yang dimohon. Mengikut pengalaman saya, antara aspek atau elemen khusus berkaitan prasekolah yang guru-guru perlu bersedia adalah: yang pertama, dokumen standard kurikulum dan pentadsiran semakan 2017 adalah wadah utama yang menjadi panduan kita sebagai seorang guru. Oleh itu, cikgu ketika cikgu merancang APH perlu menyemak di SKP kita. Adakah pemilihan standard pembelajaran, adakah pemilihan pentadsiran menepati dengan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran semakan 2017 itu sendiri. Cikgu, yang kedua, buku pengurusan prasekolah. Saya percaya cikgu-cikgu guru prasekolah mesti ada buku pengurusan prasekolah yang telah dibekalkan.
jadikan ia sebagai satu panduan ketika cikgu ingin memohon guru cemerlang. Kerana segala dokumentasi, fail pengurusan yang ada di dalam buku pengurusan prasekolah perlu ada dan sentiasa dikemaskini oleh kita sebagai seorang guru prasekolah. Yang ketiga, fail portfolio murid dan fail pentaksiran. Kalau di aliran perdana, kita panggil fail PBD. Tapi di prasekolah juga terdapat fail pentaksiran. Cikgu kemaskini fail tersebut dan juga mengikut cikgu punya standard pembelajaran agar apabila Nazir melihat, ianya dapat dibuktikan cikgu melaksanakan pentaksiran pada murid-murid prasekolah secara berterusan. Cikgu tahu kan, di dalam kelas prasekolah buku kerja tidak boleh digunakan. Jadi, sebagai seorang guru, kita perlu kenal siapa murid kita. Jadi, cikgu perlu sediakan modul mengikut aras murid-murid. Jadi, ketika Nazir sudah datang, tunjuklah ini adalah modul yang kita hasilkan. Seterusnya, buku tulis murid cikgu. Pastikan disemak tarikh, hari dan dihantar kepada pihak pentadbir untuk mereka semak semula. Okey, jangan sekali-sekali cikgu kedekut untuk meletakkan bintang ke komen yang menarik sebagai motivasi kepada murid. Dan yang seterusnya, lembaran kerja. Pastikan lembaran kerja yang kita bagi pada murid ditanda dan disusun di dalam fail dengan kemas cikgu. Cikgu ingat tadi saya cakap inovasi dan kajian tindakan perlu kita laksanakan sebagai guru cemerlang. Jadi inovasi yang kita hasilkan perlu kita laksanakan pada murid kita sendiri. Cikgu tunjukkan hasil dan impak inovasi yang telah dibuktikan kepada murid kita bahawa inovasi tersebut dapat membantu murid kita terlebih dahulu. Seterusnya cikgu, di dalam kelas kita sebagai seorang guru prasekolah, kita ada kelas sendiri. Pastikan persekitaran pembelajaran dari segi keselamatan dan kesihatan, susun atur dan ruang pembelajaran termasuk ruang dapur dan tandas sentiasa bersih. Kerana Nazir bukan sahaja melihat dokumen kita, tetapi Nazir adakala pergi ke tandas, buka tandas kita, buka dapur kita, sebab kita ni adalah guru bukan normal kan? Jadi semua termasuk pembantu pengurusan murid kita bekerjasama untuk memastikan murid belajar dalam suasana yang selesa. Di prasekolah, kita ada modul sisipan. Pastikan modul sisipan itu disusun dan apabila ditanya, kita boleh tunjukkan pelaksanaan modul-modul sisipan yang turun seperti pendidikan sivik, pendidikan jalan raya, 3R, cikgu laksanakan. Walaupun itu adalah modul sisipan. Sudah pasti apabila kita cemerlang, sebagai guru cemerlang, eviden dia adalah kemenjadian murid. Cikgu, kita tunjukkan X factor kita. Murid kita mungkin seperti contoh, murid saya dalam 3 bulan boleh membaca. Murid saya boleh bertutur dengan bahasa Inggeris dengan lancar. Jadi itu adalah X factor. Cikgu cari X factor cikgu yang ada sebenarnya bukan sahaja pada diri kita, sebenarnya ada pada murid pada cikgu itu sendiri. Iaitu kemenjadian murid seiring dengan kemenjadian kita sebagai guru. Dan cikgu jangan lupa ada pamerkan kekuatan-kekuatan lain. Seperti contoh, sebagai guru prasekolah, kita bukan hanya fokus kepada prasekolah. Mungkin kita adalah peneras PIBK. Mungkin kita aktif dari sukan. Cikgu tunjukkan, cikgu keluarkan apa sebenarnya X factor yang ada pada diri kita sebagai guru prasekolah yang tidak hanya terkumpul atau tertutup di dalam dunia prasekolah itu sahaja cikgu. Cikgu-cikgu, kesimpulannya adalah diharapkan selepas perkongsian ini akan ada ramai lagi guru-guru prasekolah di luar sana untuk memohon menjadi guru cemerlang. Kita adalah guru yang pertama dan yang membina asas kepada dan tapak kepada murid-murid tersebut. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak
memuncak hingga ke angkasa. Jadi, guru-guru, mari kita bekalkan pengalaman yang menyeronokkan yang boleh memberi kenangan yang manis kepada murid-murid. Ingat, guru cemerlang akan melahirkan murid-murid yang cemerlang. Jangan malu, jangan takut untuk mencuba kerana untuk menjadi guru cemerlang ianya memula dengan langkah pertama. Okey, guru-guru di luar sana, khususnya guru prasekolah, mohonlah guru cemerlang kerana melalui perkongsian pengalaman panel guru cemerlang prasekolah pada hari ini boleh menjadi panduan kepada kita semua. Dengan perkongsian ini dapat memberi galakan untuk guru-guru yang memohon guru cemerlang untuk membuat persediaan lebih awal untuk dinilai oleh jemaah nazir. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Anda terlanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. Terima kasih kepada panel kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azlinda yang banyak memberi perkongsian pengalaman pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada semua yang mengikuti rancangan ini di lokasi masing-masing. Sehingga bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.